Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih kerana anda berada dalam channel YouTube saya. Dan terima kasih juga jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video bermanfaat akan ada dekat feed YouTube anda. Hari ini kita nak sebutkan berkaitan tentang nak check lah. Kita bukan nak check apa, kita nak review untuk satu forum penjelasan ilmiah Ahli Sunnah wal Jamaah, Lakaran Capal Nabi. So yang ni baru saja, iaitu 7 April 2021. Pembentangnya adalah Ustaz Engku Ahmad Fazil, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Pahang. Wah, bukan orang biasa lah. Kemudian Dr. Muhammad Mursyidi dapat PhD Hadis dan pensyarah kanan UUM. Review pada hari ini mungkin berbeza seperti review-review yang sebelum ni. Kalau review sebelum ni saya akan keluarkan video dahulu, kemudian baru saya akan berikan ulasan. Tapi untuk review kali ini, saya tak keluarkan video sebab tak ada video yang menarik, hanya slide-slide sahaja. Jadi, dan kalau keluarkan video pun mustahil lah. 2 jam 44 minit. Jadi mustahil saya akan keluarkan full video. Anda boleh dapatkan full video itu di description, dekat dalam description video ini. Dan untuk style kali ini, saya akan buka sikit demi sikit, saya akan cut beberapa part yang kita nak react. Pertama sekali saya nak suruh kata spoiler sikit. Ada spoiler sikit sebelum kita sebut panjang. Yang pertama, kalaulah anda nak cari tentang apakah dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, anda tak akan jumpa dalam forum ni. Anda tak akan jumpa. Cari, memang tak ada dalil daripada Quran dan Sunnah. Jadi tak perlu anda tunggu-tunggu dalil daripada Quran dan Sunnah. Tak payah tunggu. Memang tak ada. 2 jam 44 minit tu memang tak ada. Satu dalil Quran, satu dalil hadis pun yang mengharuskan. Dan yang ada adalah tajribah, testimoni daripada Abul Yaum Ibn Asakir yang meninggal pada tahun 687 Hijriah. Yang kedua adalah isu sebenar yang ramai orang duk tanya-tanya adalah tabarruk dengan lambang capal. Sebab tu lakaran capal ni, tajuk dia besar. Lakaran capal. Jadi orang fikir, orang nak tahu tentang dalil-dalil ataupun hujah-hujah berkaitan tentang lakaran ni. Tapi yang banyak dicerita dekat sini adalah berkaitan tentang capal. Dibuang bak lakaran tu. Jadi cerita tentang capal Nabi. Dan anda tak akan dapat cerita tentang lakaran sangat. Melainkan cerita itu hanyalah sebagai penyedap saja. Kalau nak kata isu yang dia sampaikan, hujah-hujah yang disampaikan, majoriti adalah hujah capal Nabi. Kemudian yang ketiga adalah berulang alik antara panel mengkritik tentang penggunaan Sadduz Zari'ah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Perak, dan sebenarnya Sadduz Zari'ah ni juga dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Pun dia keluarkan berkaitan tentang Sadduz Zari'ah. Dan kalau tengok video ni, daripada awal sampai habis, cerita tentang Sadduz Zari'ah ni cukup panjang. Sampai bab last tu cerita pasal Sadduz Zari'ah. Dan dia, kita kata memang panel tak puas hati dengan Sadduz Zari'ah tu yang digunakan hujah oleh Jabatan Mufti Negeri Perak. Itulah. Tapi ada spoiler yang keempat, saya nak bagi tahulah bahawa ARG lepas ni kalau nak panggil panel, panggil Ustaz Engku. Cantik. Ustaz Engku cantik. Tapi untuk Dr. Muhammad Mursyidi ni tak payah kot panggil orang lain. Sebab nampak macam tak setanding dengan Ustaz Engku tu. Daripada sudut penghujahan akademik tu, nampak macam tak setanding. Tapi itu pandangan saya lah. Anda punya pandangan sendiri lah. Selera sendiri-sendiri lah kan. Saya tak berselera sangat. Saya lagi selera dengan hujah-hujah daripada Ustaz Engku. Tapi hujah-hujah Dr. Mursyidi ni saya tak minat. Permulaannya kita tengok daripada sudut siapakah orang-orang yang terlibat di dalam perbincangan kita. Yang pertama sekali adalah moderator. Moderator yang anda tengok dekat bawah ni, dia ni adalah orang geng ARG jugalah. Dia bukan orang yang lain lah ataupun bukan pihak ketiga. Tapi tak perlu pihak ketiga kot dalam cerita ni. Tak perlu dalam forum nak kena ada pihak ketiga. Tak perlu. So kalau ARG buat forum, dia panggil geng-geng dia juga. So tak ada masalah. So ini Khairi Ashraf adalah moderator daripada The Patriots. Disebut bahawa The Patriots. Kalau tengok Facebook dia, kita tahulah dia geng mana kan. Tapi saya nak puji beberapa isu tentang si Khairi Ashraf ni.
Khairi Ashraf ni saya nak kena puji beberapa isu tentang dia ni. Dalam bahagian mukadimah, dia cuba untuk memberikan fokus, iaitu fokus kita dalam hal ini adalah hal capal Nabi SAW. Ceritanya adalah cerita tentang lakaran capal Nabi. Dia tak mahu nak cerita pasal Niloufar punya capal. Dia tak mahu nak cerita pasal budak yang tak nak pakai kasut tu, tak nak pakai selipar tu. Dia nak cerita pasal lakaran capal. Tapi itulah, dia dah bagus dah dia bagi fokus tu. Cuma bila sampai pertengahan jalan tu, gelong juga panel. Tapi itu biasalah. Waktu malam kan, pukul berapa? Pukul 9.30 malam mula. Lepas tu sampai 2 jam lebih. Ustaz Engku pun dia kata baru lepas habis ceramah maghrib. Ceramah maghrib isyak lah. Ceramah maghrib isyak. Jadi penat. Khairi Ashraf ni, dia jaga masa. Sampai tahap ada panel yang langkau masa, dia terpaksa potong dan minta untuk ringkaskan. Tapi bagus-bagus tu cuma ada satu lah. Saya nak komplain sikit lah, kan. Tapi tak kisah, awak nak terima tak terima, suka hatilah kan. Tapi saya nak komplain sikit, dia jadi macam panel ketiga. Dia keluarkan kesimpulan baru, dia keluarkan hujah-hujah baru. Saya ingat tak sesuai lah. Kalau dia buang bab-bab tu, dia just menguruskan acara sahaja tanpa memerlukan tambahan. Saya ingat itu menjadikan beliau adalah seorang moderator yang bagus untuk satu forum, terutama forum-forum yang melibatkan isu-isu yang agak berat seperti ini. Ustaz Engku, bagi saya beliau adalah antara panel yang bagus untuk isu ni. Penerangan yang beliau berikan juga agak berdisiplin di dalam metodologi ahli akademik. So saya beritahu metodologi ahli akademik. Sama udah hujah dia kuat ke tak kuat ke, tu kita tolak tepi lah. Dalam pembincangan ahli akademik memang begitu. Ada orang suka hujah dia, ada orang tak suka hujah dia. Tak kisahlah. Tapi yang penting awak menggunakan hujah yang sesuai sebagai seorang ahli akademik. Jangan awak main suka hati awak je main cerita kedai kopi. Adalah sikit sembang kedai kopi tu, tak panjang lah. Ada sikit lah Ustaz Engku sembang-sembang kedai kopi. Tapi saya ingat mungkin sebab dia letih kot. Lepas kuliah maghrib, lepas tu nak kena kuliah lagi kan. Jadi dia dah letih. Kemudian nampak letih sangat tu waktu pusingan akhir tu. Kat pukul 12 dah pun. Dah pukul 12 tu. Memang dia dah letih dah. Jadi tu banyak sembang kari lah. Sembang kari pula. Sembang kopi lah. Sembang kopi banyak waktu tu. So, rugi sikit lah. Saya ingat lepas ni RJ kalau nak buat, cari masa yang sesuai dengan panel lah. Sebab nampak Ustaz Engku tu agak penat. Dan saya yakin kalau diberikan masa yang lebih sesuai untuk Ustaz Engku, dia akan bagi presentation yang lebih baik. Bahkan waktu awal pun Ustaz Engku kata dia minta maaf, dia tak dapat bagi slide yang sepenuhnya. Tak boleh bagi complete slide sebab masa kekangan dan sebagainya. Sehingga ada beberapa isu dia hanya copy paste saja. Banyak nak backup Ustaz Rozaini Ustaz Rozaini yang dekat Perak tu. Banyak isu dia nak backup yang tu saja. Backup tak apa sebenarnya. Masih lagi dalam kategori akademik. Ustaz Mursyidi ataupun Dr. Mursyidi. Oh, ganas ni. Nampak macam kemeh lah nama tu. Tapi pada saya lah, dia tak layak untuk forum ni. Pada saya lah, pandangan saya. Bukan pandangan orang lain ikut sekati kan. Tapi pandangan saya rasa dia tak layak untuk forum ni. Dia mungkin layak untuk forum-forum yang lain dan sebagainya. Tapi pada saya, dia tak layak lah. Tak selevel Ustaz Engku dalam perbincangan akademik. Dan masih banyak sentimen-sentimen yang dia masukkan. Kalau nak masuk sentimen boleh sebenarnya. Tapi cara tu masuk tu adalah dengan kaedah akademik. Saya ingat Ustaz Engku juga buat kaedah masuk sentimen. Iaitu masuk sentimen pada peringkat awal. Cerita tentang syirik. Tapi masih lagi dalam perbincangan yang sesuai. Walaupun agak jauh daripada perbincangan lakaran capal ni. Kalau Dr. Mursyidi ni, dia memang sembang kari, sembang kopi memang banyak lah. So, rugi sikit lah untuk forum yang sebaik ini. Ada penceramah yang banyak sembang. Dan daripada sudut kualiti bahasa Arab pun, saya bukan yang terbaik kualiti bahasa Arab. Saya pun ada masalah juga. Sehingga kawan-kawan kadang-kadang tak ada khabar pun tersilap. Macam mana tersilap kan? Kualiti bahasa Arab dia tu nampak juga agak lemah sangat lah. Lemah sangat. Sampai kesilapan membaca ayat Al-Quran dalam surah Taha ayat 11 hingga 12. Silap baca. Tapi boleh dimaafkan tak? Ya boleh dimaafkan. Sebab biasalah orang ceramah. Kadang-kadang dia nak ligan sesuatu ke. Kan? Dia bukan macam rakaman saya rakam ni. Yang saya rakam ni, saya dengar balik, ada silap, saya boleh potong.
Tapi orang ceramah, sabqul kalam, terlepas cakap atau sebagainya. Kadang dia baca Al-Quran tu, mungkin dia tak familiar dengan ayat tu, jadi dia terlepas cakap ke. Tu perkara biasa yang kita boleh maafkan, tak ada masalah. Tapi dia mencacatkan pembentangan lah. Yang penting saja bukan apa yang bahasa Arab yang dia sebut tu sebenarnya. Cuma yang lebih penting adalah apa konten dia, hujah dia. Hujah dia okey atau tak? Tapi hujah yang Dr. Mursidi ni memang hancur lah. Aduh. Jom kita dengar apa yang disebutkan oleh moderator. Boleh tak Ustaz Engku beri pencerahan mengenai apa itu syirik dan adakah tabarruk itu adalah salah satu perkara yang termasuk dalam perbuatan syirik? Ini soalannya. Dan apa reaksi daripada Ustaz Engku? Pertama sekali saya ingat Ustaz Engku dia keluarkan kenyataan yang bersifat biasa. Yang ni memang cara dia, iaitu dia akan serang Wahabi dulu. Itu cara dia lah. Jadi dia keluarkan isu syirik kaitan dengan uluhiyah, rububiyah dan sebagainya lah kan. Yang itu biasa. Jangan cepat sangat terasa lah. Yang geng-geng W kat dalam tu yang tengah tengok ni. Relax. Dan kemudian Ustaz Engku dia cerita berkaitan tentang tabaruk. Dan bila dia cerita tentang tabaruk, saya hampir-hampir tak ada masalah langsung berkaitan tentang isu tabaruk tu. Sebab cerita dia tentang tabaruk mengambil berkat daripada kesan peninggalan Nabi SAW. Macam kalau kita kata capal, ambil berkat daripada capal tu. Capal sebenar, bukan logo, bukan replika, tak. Capal tu. So, apa yang Ustaz Engku jelaskan, saya ingat sudah memadai dan cukup. Dan boleh mewakili ni. Penjelasan ilmiah Ahli Sunnah wal Jamaah. Menariknya dia kata ini bukan perbincangan berkaitan tentang logo. Nak cerita tentang logo, kita kena dengar panel yang seterusnya. Tapi itulah, hampir jugalah kan. Jika pun kalau kita tak nak bertabaruk dengan logo capal tersebut, adakah boleh logo tersebut kita jadikan hanya sekadar simbol mahabbah, simbol rindu, cinta kepada Nabi? Adakah ianya dikira ta'assub atau menyembah juga? So, dijelaskanlah oleh Ustaz Dr. Mursidi ni lah. Cumanya penjelasan dia agak tunggal langgang. Cuma yang menariknya ada satu kenyataan dia. Jom kita dengar satu kenyataan yang saya setuju, saya ingat semua orang setuju. Apa saja benda yang ada kaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, sekecil-sekecil perkara, sampailah sebesar-besar perkara, maka kita kena hargai benda tersebut kerana ia berkaitan dengan insan yang sangat tinggi nilainya, insan yang sangat dekat dengan Allah SWT, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dengarlah. So dia kata, apa isu kecil ke besar ke, tapi melibatkan Nabi SAW, so kita rasa itu adalah tinggi nilainya. Sahabat-sahabat, sebab itulah kita bincang isu ni. Sebab tu jangan kata orang yang tak setuju dengan logo ni, ambil tabaruk dengan logo ni, tak sayang dengan Nabi. Tak. Sebab sayang dengan Nabi daripada sekecil dan sebesar lah isu tu dia orang terlalu menitik beratkan. Demikian juga orang yang kata tabaruk ni okey sebab dia nak dekat dengan Nabi SAW. So tak payahlah kata kawan ni tak jauh daripada Nabi, kawan ni dekat dengan Nabi. Kalau ikut kenyataan yang disebutkan oleh Dr. Mursidi ni, sepatutnya kita boleh bersepakat tentang isu tu. Tapi itulah, dia keluarkan kenyataan yang lain pula. Ada juga ulama yang tabaruk dengan lakaran capal. Kalau siapa-siapa yang tak belajar benda ni, yang hatinya tak dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, hatinya sehari tak pernah selawat kat Nabi Muhammad SAW, mungkin sehari tu dia selawat dalam 2-3 kali ya kot tu, ataupun 5 kali ke, setiap kali sembahyang dia selawat, mungkin setiap kali sembahyang dia selawat, tapi di luar dalam kehidupan dia tak selawat langsung, mungkin lah kan, dia tak ingat langsung Nabi kita Muhammad SAW. Yang dia ingat bid'ah, syirik, bid'ah, syirik, tu 3 kali sehari, 3 kali syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Tu yang dia ingat. Nabi dia tak ingat langsung. Kalau dia ingat Nabi kita Muhammad SAW, bila kita kata tabaruk dengan lakaran capal, kita tak terkejut. Itu kenyataan daripada Ustaz Mursidi. Saya kecewa sikit lah. Orang akademik yang ada title doktor depan dan PhD hadis, dia boleh sebut macam tu. Dia seolah-olah merendahkan orang lain, seolah-olah dia saja yang bagus untuk solat, dia saja yang bagus selawat banyak ataupun kumpulan dia saja, dan orang yang lain dia selawat 2-3 kali saja, tak ingat Nabi, kurang rasa cinta kat Nabi, rasa tak ni, dan tiba boleh terkejut pula dengan ni.
Padahal orang yang dah biasa ni tak terkejut. Tak patut begitulah. Itu kenyataan orang tak akademik lah. Kalau orang tak akademik, orang awam sebut benda macam tu, kita boleh terima lah kan. Tapi kalau orang akademik tu macam tu, itu bukan hujah tu. Itu penghujatan. Tak bagus tu. Kemudian dia kata lagi, Ini akidah yang patut kita tekankan. Patut kita teguhkan sepatutnya. Ini tidak. Kita bincang bab Saddu Zara'i. Nanti kita bincangkan. Apa pasal kita nak kata Saddu Zara'i ni benar? Kan? Apa pasal? Nak pergi ke mana? Kan? Kita bukan negeri yang di mana kita memegang usul dalam mazhab Hanbali ke apa. Tidak. Kita usul mazhab Syafi'i. Yang tidaklah jadikan sebagai Saddu Zara'i itu sebagai usul kita. Jadi apa masalah dekat Malaysia ni kalau ada masyarakat yang duk bincang Saddu Zara'i dalam bab apa capal ni, apa masalah hampa? Apa masalah hampa? Apa masalah hampa duk bincang pasal Saddu Zara'i ni? Sebenarnya Ustaz, Doktor, itulah saya kata tadi, saya kata pada awal korang tak percaya. Dia punya kaedah akademik dia hancur. Yang cerita pasal Saddu Zara'i bukan kita. Yang cerita pasal Saddu Zara'i ni Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Yang cerita pasal Saddu Zara'i ni Jabatan Mufti Perak, yang dia memang masuk dalam tu. Dia memang tengah bincang bab tu di tempat dia. Dia sebut tentang Saddu Zara'i. Jadi anda kena settle yang tu lah. Itu ulama' juga tu. Ke anda kira dia bukan ulama'? Kalau anda kata dia bukan ulama', awak saja ulama', jenuh juga. Perak ni, Perak tau. Berlaku dekat Perak yang kita tahu dekat Perak ni macam-macam lah. Ada banyak kes. Perak bukan mesra or geng W pun. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tak setuju bab Saddu Zara'i ni. Tapi cumanya masih kena bincang pasal akademik lah. Janganlah awak buat tu kenyataan tu macam tak puas hati sangat. Apabila mengaitkan lambang capal ini, maka mereka akan terus mengaitkan dengan jemaah Brailwi. Apabila saya memeriksa mengenai jemaah Brailwi ni, saya lihat dalam sebuah ucapan daripada salah seorang mufti besar daripada negara India, Syekh Abu Bakar, dan juga seorang ulama besar dari Yaman iaitu Habib Umar menceritakan mengenai jemaah Brailwi ini, di mana ulama tersebut mereka iaitu Imam Ahmad Rida Khan ini sebenarnya merupakan ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpegang pada mazhab Hanafi, berakidah Maturidi dan bertasawuf mengikut jalan Al-Qadiri iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kalau dari segi kita tidak ada masalah kalau seseorang ulama itu dikatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Namun bagi meraihkan juga soalan kelompok yang bertanya ini, ada tak ulama Ahlussunnah wal Jamaah selain daripada jemaah Brailwi, terutamanya ulama yang lebih awal dari kemunculan golongan Brailwi yang turut membicarakan mengenai perihal capal. Ini isu ni sebab dia kata ini Brailwi. Memang betul ada dakwaan tu. Dakwaan tu daripada beberapa orang ustaz-ustaz kita juga sebut bahawa ini antara puncanya daripada Brailwi. Tapi bukanlah nak kata Brailwi yang mula-mula sebutkan tu, tapi yang memuja-muja tu adalah Brailwi lah. Saya ingat jawapan daripada Ustaz Engku Fadil yang kita akan dengar sekejap lagi, antara jawapan yang bagus untuk nak menjawab soalan itu secara terus. Kalaulah Syiah solat menghadap Kaabah, maka adakah haram Ahlussunnah wal Jamaah solat menghadap Kaabah? Kerana nanti sama macam Syiah. So be it. Sama macam Syiah, sama macam Syiah lah, sebab itu betul. Solat memang kena menghadap Kaabah. Takkan saya nak menghadap ke lain semata-mata kerana nak beza dengan Syiah. Saya nak berbeza dengan Syiah pada tempat yang Syiah itu batil. Kenyataan dia ni sangat menarik dan betul. Iaitu orang yang tanya pun memang dia ada fakta berkaitan tentang Brailwi tu. Tapi cuma kalaulah contoh kita nak kata sebab Brailwi yang buat, lalu benda ni salah, itu tak betul. Yang betulnya adalah kita tengok pada apakah konten tu. Apa kalau Brailwi buat dan salah Brailwi tu buat, kita pergi ikut, memang hancur lah. Tapi kalau Brailwi tu buat bagus, kita ikut, tak ada masalah. Kemudian dalam pembentangan ni, Ustaz Engku banyak quote. Dia quote lah daripada penulisan Ustaz Umar Muhammad Noor. Tapi dalam masa yang sama, dia minta kita beli buku tabaruk. Buku tabaruk tu ada dalam description. Buku tabaruk tu antara penulisnya adalah Dr. Hafiz Soroni. So dia kata dekat buku tu dapat penjelasan berkaitan tentang isu ni. Kita tunggu jugalah nanti kalau dah dapat buku tu, saya akan review buku berkenaan insya-Allah.
Macam mana? Adakah dapat menyelesaikan masalah kita ni, dapat memberikan penjelasan dalil berkaitan isu ni ataupun tidak? Capal ini dia daripada kitab para ulama je. Kami tak mau ulama-ulama ni, kami nak terus kepada Nabi. Jadi kenapa istimewa sangat perbahasan capal ni di dalam kitab ulama, dan ada atau tidak hadis-hadis yang membicarakan tentang capal, kerana mereka ingin terus kepada hadis Nabi, tak nak kitab-kitab ulama ni. Ini soalan daripada moderator, tapi ini provokasi lah. Tak ada pun orang-orang yang bertanya ni, dia nak tanya soalan, dia kata kami tak nak kitab-kitab ulama ni, kami nak pada hadis Nabi saja. Bukan begitu. Kita nak tanya, sebab ulama kan warasatul anbiya. Jadi ulama bagi panduan. So dia ambil daripada mana? So daripada hadis Nabi. So kita nak dengar lah hujah ulama pada isu tu. Apa hujah ulama tentang isu berkenaan? Bukan kita kata tak nak kitab para ulama. Bukan tu, salah tu. Ulama bagi hujah apa tentang isu ni? Ambil daripada ayat Quran mana, daripada hadis yang mana. Tapi ini adalah pusingan Ustaz Mursyidi. Cuma dia bagi jawapan yang kita tak jelas, iaitu dia buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang ni kan, ni terjemahan daripada Santan Publication. Dia buka kitab Syama'il Muhammadiyah, dia buka kitab-kitab hadis yang cerita pasal capal. Orang tanya pasal lakaran capal, tajuk lakaran capal. Dia duk pergi cerita tentang capal Nabi. Ada dalam hadis tak? Ada dalam hadis. Memang tobatlah ada. Kita tak pening lah. Memang ada dalam kitab-kitab para ulama. Isu capal. Kita tak ada masalah dengan capal. Kita masalah dengan lakaran. Tajuk ni, tajuk. Lakaran capal Nabi. Tapi itulah malangnya Ustaz ataupun Dr. Mursyidi ni, dia teruskan membebel. Bahkan dia ada dakwa bahawa capal tu, logo tu, kalau diberikan kepada ibu mengandung akan mudah beranak. Ini fadilat baru lagi yang Dr. Mursyidi bagi. Tak tahulah. Tapi kemudian dia bebel lagi. Memang tak ada kaedah akademik yang ada di situ. Untuk bab ini sebenarnya dia dah keluar daripada tajuk perbahasan. Tapi yang kita tak terimanya, yang dipersoalkan oleh masyarakatnya adalah mengenai hukum meletakkan hiasan ataupun logo capal itu di mihrab. Kita bukan nak mempersoalkan tabaruk tak tabaruk, boleh tak boleh, betul tak betul capal tu, tapi kita jadikan benda tu hiasan di mihrab. Jadi apakah hukumnya meletakkan perkara tersebut di mihrab? Ini adalah soalan yang bagus yang keluar daripada mulut moderator. Dan alhamdulillah, sekali lagi saya sangat berpuas hati dengan jawapan daripada Ustaz Engku. Ustaz Engku dia kata tak boleh kata syirik jika orang letak capal, bahkan Allah Muhammad pun tak boleh. Dan ini adalah isu zukhrufah. Isu zukhrufah dalam mazhab Syafi'i, memang mazhab Syafi'i kata zukhrufah ni adalah makruh. Dan kita dengar apa yang Ustaz Engku sebutkan berkaitan tentang hukum zukhrufah. Saya setuju. Tapi kita assume katakan dia letak sentiasa di situ. Masa rakaman ceramah pun ada logo capal, masa solat pun ada logo capal, maka hukumnya makruh. Kenapa? Pertama, disebut di sini hadis al-masyhurah. Kerana ada hadis-hadis yang masyhur yang menunjukkan kepada kemakruhan mengukir, menghias sesuatu di hadapan di dinding masjid, terutamanya di bahagian hadapan itu, wali alla tushrila qalbal musalli, supaya benda itu tidak menyebukkan hati orang yang sembahyang. Dr. Ramadan Al-Buti, Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam buku Fiqh Sirah Nabawiyah juga dijelaskan, panjang jugalah dia cerita pasal zukhrufah ni. Hiasan-hiasan di masjid, apatah lagi dengan bubuh ayat Quran yang berwarna emas, ini membazir semua. Dan penjelasan Ustaz Engku sekali lagi berkaitan tentang isu ini, isu hiasan di mihrab ini sangat bagus, sangat betul. Tak ada masalah, tak ada masalah. Cuma ada kenyataan yang sangat bagus juga kita nak dengar daripada beliau. Apa tu? Logo capal ni ada kelebihan. Kita dah terangkan kalau dalil khusus Quran hadis tak ada. Ini pengalaman daripada orang yang pernah mengalami, dia cerita. Dan dalil yang melarang, yang mengatakan logo capal tak ada kelebihan pun tak ada. Bagi saya, dengan jawapan daripada Ustaz Engku ni, dia dapat menyelesaikan masalah yang ni. Iaitu dalil memang tak ada. Iaitu dalil yang kata daripada Quran dan Sunnah berkaitan tentang bolehnya mengambil berkat daripada logo capal Nabi. Bukan capal Nabi, tapi logo daripada capal Nabi. Tabaruk dengan logo memang tak ada.
Dan Ustaz Engku dah sebut bahawa ia adalah daripada pengalaman, daripada orang yang cerita kepada mereka. Itu satu kenyataan yang memudahkan kita untuk nak faham isu ni. Ini bukan benda akidah. Siapa tak percaya logo capal ada khasiat, maka dia tak beriman. Tak ada macam itu. Ia bukan perkara akidah sampai begitu. Ia hanya perkara pengalaman. Kamu nak percaya, kamu tak nak percaya pun tak ada masalah. Nampak tak? Sekali lagi Ustaz Engku selesaikan masalah kita. Satu kenyataan bagus yang dikeluarkan oleh Ustaz Engku, dia kata, kalau kamu tak percaya pun tak ada masalah. So tak ada isu. Sebenarnya pada saya, orang yang tak boleh baca kitab ni, kan, Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Haddad serta kelebihannya. Kalau anda tak boleh baca buku ni, anda buka dalam ni, doa dia, kemudian dia punya kelebihan dia. Saya baca kelebihan. Syekh Ali Barras berkata bahawa mereka yang tetap mengamalkannya secara bertadabbur dan mengambil faham daripadanya akan diampunkan Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, coy. Menjaga rumah dan 40 rumah jirannya daripada kebakaran, kecurian dan terkena sihir. Kalau korang boleh percaya yang ni, korang memang tak ada masalah dengan kenyataan Ustaz Engku ke, ambil manfaat daripada lakaran capal, korang memang tak ada masalah. Tapi kalau korang memang tak boleh percaya dengan kitab ni, tak boleh ataupun tak boleh ikut daripada kitab ni, kitab ulama' katanya, maka memang sampai kesudah anda memang tak akan percaya bahawa logo capal tu dapat bagi manfaat. Cuma ada satu kenyataan yang menarik daripada Ustaz Engku. Kita dengar. Dan kitab-kitab ni dah diberi. Oh, tak nak pakai kitab ulama', dah pakai kitab juhala. Pakai Facebook, pakai Wikipedia. Ini kitab juhala, orang yang jahil. Kita offer di kitab ulama', dia tidak mahu. Nak pakai Nabi direct, kita bukan jumpa dengan Nabi. Itu kenyataan tu menarik pada saya lah. Dia kata, dah bagi ni kitab ulama', kata ulama' dah bagi fadilat-fadilat ni. Hampa tak mau. Hampa pakai kitab juhala. Kitab apa? Facebook. Tapi Ustaz, ni saya kritik sikit lah, minta maaf. Ustaz pakai kenyataan Ustaz Umar tu daripada kitab mana? Kan Ustaz copy paste daripada Facebook juga. Daripada kitab juhala juga. Ke macam mana Ustaz? Ke Ustaz buat boleh, orang lain buat tak boleh? Jangan kita jadi orang yang bertugas dalam bahagian fatwa tapi tidak pandai mengaplikasikan sumber-sumber hukum. Na'udzubillah min zalik. Ini kenyataan kepada Jabatan Mufti tu. Jangan dah masuk dalam geng-geng, dah masuk dalam bahagian fatwa tapi tak reti nak istinbat hukum dan sebagainya. Itu nasihat daripada Ustaz Engku Ahmad Fazil. Tak tahu lah. Yang tu settle dengan Jabatan Mufti. Saya tak tahu apa-apa. Sebenarnya saya tak ada masalah pun. Ini adalah satu kritikan akademik yang boleh diberikan oleh orang akademik. Dan Ustaz Engku, Dr. Mursyidi adalah orang akademik. So kalau mereka memberikan kritikan yang akademik, so tak ada masalah pada hal berkenaan. Tak perlulah kita nak pergi serang ke, nak pergi tahan ke, lada tauliah dan sebagainya, tak payah. Sebab ini orang akademik. So, itu kenyataan yang keras kepada Jabatan Mufti Perak. Kemudian dia masuk kepada pusingan yang terakhir. Pusingan terakhir ni adalah pusingan sembang kopi. Jadi, pusingan terakhir ni saya malas nak ulas lah. Sebab pusingan akhir ni, saya nampak penceramah pun semua dah letih dah. Jadi, dia hanya sembang kopi saja. Jadi, tak bagi banyak manfaat untuk cerita lakaran capal Nabi ni. Jika isu ini nak dibincangkan lagi, nak diforumkan lagi, tak kiralah daripada ARG ke, daripada mana-mana pihak ke yang lain, saya ada cadangan untuk soalan-soalan. Dan saya cadang soalan ini diberikan kepada panel lebih awal. Dan cari masa yang sesuai. Macam forum malam ni, masa dia tak sesuai. Cari masa yang sesuai, waktu yang sesuai, sehingga ahli panel dapat buat semakan, buat kajian lebih teliti dan lebih memuaskan hati kita yang mendengar. Jadi, apakah soalan-soalan itu? Ini soalan cadangan saya, tak semestinya ambil, tapi boleh fikir-fikirkan. Yang pertama, adakah ayat Al-Quran dan hadis yang menyokong umat Islam menggunakan logo capal dan sebagainya untuk tujuan menambahkan rasa cinta kepada Nabi? Apakah dalil keharusan beramal dengan tajrubah para ulama'? Saya ingat ini isu yang penting disebabkan dalil utama dalam bab ini adalah tajrubah. Adakah setiap tajrubah para ulama' harus diguna pakai dalam fadailul amal? Kemudian yang keempat, kewujudan capal Nabi setelah tahun 803 Hijrah. Kita baca artikel daripada Ustaz Umar Muhammad Noor yang itu dijadikan sebagai hujah, dalil ataupun rujukan oleh Ustaz Engku tadi. Berlaku satu serangan dan selepas pada waktu tu orang tak dapat tahu lokasi sebenar
capal Nabi SAW? Adakah lakaran capal Nabi yang ada tu menepati hadis dan dapatan orang yang pernah menjaganya? Apakah disiplin dalam mempercayai khasiat dan fadilah amal pada lakaran capal? So, saya ingat soalan-soalan itu sangat menarik. Ia ada berdasarkan pada view saya dan mungkin view anda berbeza. Saya harap dengan perkongsian ini anda dapat sesuatu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.